الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله. Kat mana? Maka mungkin itu. Qala al-musannifu rahimahullah. Maka mungkin itu harus atasnya oleh wujud dan juga adam. Qala al-musannif rahimahullah. Maka bermula mungkin itu ialah haruslah atasnya, atas mungkin itu oleh wujud, oleh ada dan juga adam dan juga tiada, dan juga adam dan juga tiada. Baiklah. Jadi mungkin yang kita panggil mutaqabilat tempoh hari, yaitu mungkin yang berlawanan. Itulah maksudnya mutaqabilat, yang mana pada masa lagi akan datang, pada masa yang akan datang, kita ni harus oleh mungkin tersebut ada, boleh jadi ada, harus juga oleh tiada, boleh jadi juga oleh tiada. Gitulah kaedah kitanya. Jadi maksudnya kita mengaji dah minggu lepas, perkara yang kita panggil mungkin ini ialah ditakluki padanya oleh sifat qudrat Allah
dan juga oleh sifat iradat Allah. Ada ataupun tiadanya sesuatu mungkin itu semuanya berkait dengan apa tadi? Qudrat Allah dan juga iradat Allah. Itu kita kena faham. Nah, yang tu kita ingat, tak ada satu pun perkara yang mungkin ini sama ada terjadi ataupun ditiadakan akan adanya itu, melainkan adanya atau tiadanya ialah kerana Allah yang mengadakan, Allah yang mengkehendaki mengadakan atau meniadakan. Jadi apabila kita sebut harus, boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dan lawannya ialah wajib, lawannya ialah mustahil. Dan jadi kita yang bernama mungkin ini, tak ada suatu pun yang wajib atas Allah dan mengada ataupun meniadakan akan kita. Serupa itulah juga tidak wajib Allah Ta'ala menentukan sama ada ataupun tiada kita. Mustahil pun bukan. Tak ada yang berkaitan dengan mungkin ini kita panggil mustahil. Tak ada. Apa ada pada kita ni, ialah barang hak boleh jadi ada dan juga boleh jadi tak ada. Ada pun tidak mesti, tidak mustahil. Tak ada ni pun juga bukan mesti, bukan juga mustahil. Gitulah nak faham maksud dia. Sekali lagi Al-Musannif akan terangkan lagi dah. Itulah hak kita belajar, hak kita mengaji tempoh hari. Mungkin yang mutaqabilat, mungkin yang berlawan, yang berlawan-lawanan, kan Allah Ta'ala menentukan akan ada, kan, dari ganti daripada tiada, ganti daripada tiada. Begitulah sebaliknya, Allah Ta'ala menentukan tak adanya suatu mungkin itu, ganti daripada ada. Begitulah, ada tak ada, ada tak ada, tak ada ada. Kan kita ni ulang-ulang hak tu lah. Dua-dua perkara tu tidak mustahil dan tidak wajib. Gitu nak faham maksud dia. Baiklah. Jadi katanya Al-Musannif, maka menentukan dia dengan wujud, dengan wujud tiada adam, ialah memberi bekas iradat. Jadi ada ataupun tiada saat ni lah. Jadi bermula dan maka bermula menentukan dia tu mungkin tadi. Menentukan apa? Dengan wujud, yakni ada. Maknanya Allah Ta'ala telah mengkehendaki. Itulah maksud menentukan. Di antara ada dengan tak ada, ikutlah apa yang ada, apa yang tiada, asalkan namanya mungkin. Suatu yang boleh jadi ada, boleh jadi tak ada ni, kan? Katalah apa? Katalah sihat. Adanya sihat.
Tu contohlah. Kan dia sihat, lawan dia sakit. Dan sama ada sihat ataupun ada sakit, itulah reti dia. Jadi contohnya kita kata adanya sihat, adanya kesihatan. Sihat tu maknanya tak sakit lah pada diri kita, satu orang kita ni. Ialah Allah Ta'ala yang menentukan. Maksudnya Allah Ta'ala yang telah mengkehendaki antara sihat dengan sakit tadi. Allah Ta'ala mengkehendaki kita tu sihat, dijadikan, diadakan sihat, maka tak ada lah sakit. Begitulah sebaliknya, kita yang sihat Allah Ta'ala mengkehendaki, telah menetap, menentukan, mentakdirkan pun dia juga, kan, bahawasanya ada sakit pada kita. Tiada adam, yakni tiada menentukan dia dengan adam. Maknanya Allah Ta'ala tidak berkehendak meniadakan sakit. Apa dia? Meniadakan sakit pada kita. Allah Ta'ala mengkehendaki mengadakan sakit tu ada pada kita. Itulah maksud dia. Yang lawannya sihat, begitulah sebaliknya. Kan, ada waktunya kita sihat, ada ketikanya kita sakit, kan, dan lain-lain lagi. Kiaskanlah. Dan semua tu ialah ketentuan Allah, yakni perkara yang telah Allah Ta'ala kehendaki, perkara yang telah Allah Ta'ala tentukan. Salah satu daripada dua perkara yang berlawanan tadi, sihat dan juga sakit, Allah kehendak mana satu, itu harus bagi Allah. Tak ada wajib Allah Ta'ala kan sihatkan kita ataupun sakitkan kita, tak ada. Itu kita tidak wajib tu. Mustahil pun tidak. Adakah mustahil Allah Ta'ala nak bagi kita sihat? Tidak mustahil. Adakah mustahil Allah Ta'ala nak jadikan sakit pada kita? Tidak mustahil. Lagu tu maksud dia, kan? Serupalah tak sah ni wajib. Adakah wajib Allah Ta'ala beri ataupun jadikan sihat tu ada pada kita? Tidak wajib. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak kita tu sakit, kan, Allah Ta'ala tidak berkehendak menyembuhkan sakit kita, maka kita duduk sakit situlah. Kita duduk sakit situlah, makan pilah apa ubat pun, kan, sekiranya Allah tidak berkehendak mensihatkan kita, makan ubat pilah banyak mana pun, duduk sakit situlah. Lagu tu contoh dia, kan. Ni benda dia lah kita duduk mengaji ni, kan. Lepas tu hurai sendirilah. Maksud dia mudah saja, kan. Lepas tu ialah memberi bekas oleh iradat. Ialah memberi bekas oleh sifat iradat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dan mengadakan itu, dan bermula mengadakan, yakni mengadakan mungkin itu, dan bermula Allah Ta'ala menjadikan, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itulah maksudnya, maksud mengada-mengada. Iaitu mengadakan itu
ialah memberi bekas qudrat padanya pada mungkin ataupun padanya pada mengadakan mungkin. Situ dhamirnya. Baiklah, apa maksud nak habaq ni? Maksud nak cerita nak habaq ni iaitu sifat iradat Allah dan juga sifat qudrat Allah. Dua-dua sifat ini dipanggil sifat yang memberi bekas. Sifat yang memberi bekas akan sesuatulah, akan sesuatu mungkinlah. Maksud memberi bekas itu pada pihak ada ataupun tiada. Faham betul-betul maksud musannif nak habaq ni. Memberi bekas lah oleh iradat dan juga qudrat Allah dari segi menjadikan pada segi adanya kita mungkin ni dan juga tiadanya kita ni mungkin ni. Dua-dua ni sifat ni dipanggil memberi bekas, dia panggil. Cuma perbezaan dia, maksud memberi bekas itu tak sama. Maksud memberi bekas oleh sifat iradat dengan maksud memberi bekas oleh sifat qudrat, maksud dia tak sama. Tak serupa, tak semacam, tapi nama dipanggil memberi bekas. Kalau kata sifat iradat, bukanlah maksud sifat iradat ni memberi bekas, yakni sifat iradat tu menjadikan sesuatu ataupun meniadakan sesuatu, bukan itu maksudnya. Jangan salah faham yang tu. Sebab yang memberi bekas pada pihak mengadakan atau meniadakan ialah dengan sifat qudrat, bukan dengan sifat iradat. Tadi musannif sebut sifat iradat pun memberi bekas juga, kan? Cuma yang kita nak fahamkan di sini, apa maksud sifat iradat? Ialah memberi bekas. Maksud memberi bekas yakni pada pihak menentukan. Yakni pada pihak menentukan. Supaya kita sebut tadi, ada ataupun tiada kita ni. Ataupun mudah tadi kita buat misal, sihat ataupun sakit. Dua-dua tu kita maklum dah perkara yang harus ada pada kita yang bernama mungkin ini. Jadi antara sihat dengan sakit, Allah menentukan salah satu daripada dua perkara tadi. Tu maksudnya memberi bekas oleh sifat iradat. Maksudnya antara sihat dengan sakit, Allah Ta'ala telah mentaksiskan, Allah Ta'ala telah menetapkan, atau bahasa lain yang biasa kita guna, Allah Ta'ala telah berkehendak mensihatkan kita, ataupun menjadi Allah berkehendak kita tu jadi sakit, jatuh sakit. Itu maksud menentukan. Itulah juga dimaksudkan dengan memberi bekas oleh sifat iradat. Berbeza dengan sifat qudrat. Sifat qudrat pun kita panggil ta'alluqnya juga ialah memberi bekas, ta'alluq taksir dia panggil namanya. Sama lagu macam mana sifat iradat tadi. Tapi bezanya
memberi bekas sifat kudrat Allah, iaitu maksudnya ialah pada pihak menjadikan ataupun meniadakan. Jadi yang mengadakan, mengeluarkan suatu dari tak ada kepada ada, itulah maksud mengadakan ataupun meniadakan hak tu dengan sifat kudrat. Ingat tu. Hak tu dengan sifat kudrat. Jadi masing-masing kita sebut memberi bekas. Sifat iradat pun memberi bekas, sifat kudrat pun memberi bekas. Tapi maksud memberi bekas itu kena faham. Apa maksud sifat iradat memberi bekas? Maksud memberi bekas, Allah menentukan antara dua, sihat atau sakit. Allah Ta'ala telah tetapkan, itu tentu roh. Allah Ta'ala telah menetapkan akan sakit. Allah Ta'ala telah berkehendak, mengkehendaki kita tu sakit, ataupun kita tu dikehendaki oleh Allah sihat. Mula kita sakit, kan, lama dah kita sakit. Contohnya, Allah mengkehendaki si fulan, si hamba ni sekian hari bulan, sekian hari, sekian masa, sekian minit, jam, apa semua, kan, dihilangkan sakit tu. Maka dijadikan, Allah Ta'ala menentukan, mengkehendaki bahawa si fulan tu tadi sihatlah dari sakitnya. Itu iradat Allah. Tapi menjadikan sihat atau sakit tu, itu gu dengan sifat kudrat Allah. Masing-masing ada kerja dia. Iradat ada kerja dia, ataupun yang kita panggil ta'alluq dia. Qudrat ada kerja dia, ataupun kita panggil ada ta'alluq dia. Kan, masing-masing dipanggil memberi bekas. Ta'alluqnya namanya, kan, ta'alluq ta'sir, yakni memberi bekas tadi. Cuma tinggal lagi kita nak kena faham, memberi bekas sifat iradat tu macam mana maksud dia. Memberi bekas sifat kudrat tu pula macam mana maksud dia. Situ pula yang kita nak kena reti lah tu, kan, yang kita nak kena faham. Kemudian satu perkara lagi, apabila kita sebut sifat iradat, sifat kudrat ini ialah memberi bekas, kita isnad, mana kita sandarkan. Memberi bekas mana menentukan atau mengadakan tadi, dengan sifat iradat Allah, dengan sifat kudrat Allah, iaitu kena jaga-jaga. Itu hanya pada percakapan majaz sahaja. Pada hakikatnya pada hakikatnya yang menentukan ataupun yang menjadi, yang mengadakan tadi bukan diri sifat iradat, bukan diri sifat kudrat, tetapi yang mengkehendaki, yang menjadikan ialah Allah. Ialah zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradat, yang bersifat dengan sifat qudrat. Kena kata lagu tu. Sebab apa? Kalau kita kata sifat kudrat yang mengadakan, kan, kalau lah macam kita sebut, macam kita duk belajar tak saat ni, kan, kudrat Allah yang menjadi, yang mengadakan setiap suatu daripada mumkinat ini. Kalau kita faham pada hakikat, kufur kita salah. Sebenarnya
kalau kita kata sifat kudrat yang menjadi mengadakan kita, sebab apa dikira sebagai salah, sebagai tak betul? Ini kalau kita faham kok hakikat lah. Pasal ia membawa kepada sifat tu ialah bersifat. Sifat dia tidak bersifat. Nah, membawa contohnya kepada sifat kudrat Allah ialah bersifat dengan kudrat pula. Kalau iradat membawa kepada sifat iradat Allah ialah bersifat dengan sifat iradat. Sebenarnya sifat dia tak boleh bersifat. Sifat ni dia duduk pada zat. Tak ada sifat yang duduk pada sifat. Sinilah yang kita nak faham betul-betul. Kan? Sebab tu apabila kita nak bercakap ataupun kita faham lagu tu juga i'tiqad kita. Kita sebut zat Allah Ta'ala. Yang mana zat Allah Ta'ala dengan sebab sifat qudratnya Allah menjadi mengadakan. Bolehlah kata lagu tu. Tapi kalau kita asingkan zat, kita tinggalkan perkataan zat, terus kita ambil sifat, kan? Kalau kita kata sifat qudratlah yang menjadikan, sebenarnya maksud kata-kata kita tu begini. Kalau kata lagu tu, bermula sifat qudrat, yang mana dengan sifat qudratnya itu lah yang menjadikan alam makhluk ini. Tu akibat dia kalau kita pandang tan diri sifat saja. Sifat menunggai seorang-seorang dia tak boleh nak buat apa. Dia takkan boleh wujud sifat ni. Dia mesti ada pada zat. Jadi zat yang bersifat, bukan sifat yang bersifat. Kena ingat tu. Kalau kata pada hakikat, kalau kita pegang i'tiqad, sifat kudrat itulah yang mengadakan, makna sifat kudrat tu seolah-olah kita kata dia tu ialah seperti zat. Pasal dia ada sifat kudrat. Pasal sifat kudrat tu dia ada pula sifat kudrat. Padahal sifat tak boleh duduk pada sifat. Tak boleh duduk pada sifat. Dia hanya yang adanya sifat tu duduk pada zat. Yang ni yang nak faham betul-betul ni. Kenapa yang tak boleh kita nak kata, kan? Pasal apa tak boleh kita nak i'tiqad? Kata boleh, kan? Tapi kata-kata tu atas jalan pinjam saja, bukan pada hakikat. Kalau pada hakikat kita salah, tak betul. Sebab tu kita sebut zat yang bersifat. Allah ialah nama bagi satu zat. Allah ialah nama bagi satu zat yang wajib al-wujud lah. Yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Tu baru betul. Dia takkan boleh ada sifat menunggai seorang-seorang dia terasin daripada ada pada zat. Tak boleh. Tiba-tiba kita pergi kata sifat tu pula bersifat, itulah hasil maksudnya. Kalau kita kata kudratlah yang mengadakan, iradatlah yang menentukan, tak boleh kata lagu tu. Tak boleh pergi faham macam tu. Cuma kita duk belajar, duk mengaji kudrat, ta'alluqnya taksir, memberi bekas. Iradat pun ta'alluqnya taksir, memberi bekas pada pihak menentu, pada pihak mengadakan. Itu atas jalan cakap majaz, diri sifat tu. Tapi apabila kita kaitkan dengan menjadikan atau meniadakan, jangan tilik diri sifat kudrat tu yang menjadikan. Jangan pandang diri sifat iradat tu yang mengkehendaki. Yang menjadikan ni ialah Allah. Zat yang bersifat dengan sifat kudrat. Dengan sifat kudrat Allah ni lah Allah mengadakan kita.
cara nak bercakap. Faham elok-elok tentang perkara ni. Kan? Yang ni pun ramai duk buat silap. Kan? Ramai duk buat tak faham. Macam kita sebut tadilah, kalau kita kata kudrat Allah ni lah yang mengada menjadikan kita, membawa kepada maksudnya bermula sifat kudrat, yang mana dia tu bersifat dengan sifat kudrat lah yang menjadikan kita. Dia kata lagu tu, kalau kita pergi faham kudrat yang mengadakan, lagu itulah kalau kata kita bahas sifat iradat tadi, menentukan. Allah yang menentukan. Allah zat, Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradat, sifat berkehendak, yang menentukan, yang menetapkan, yang mentakdirkan. Gitulah erti dia. Boleh faham kan? Baik. Jadi perkataan tu sikit-sikit saja, tapi faham maksud dia lah. Kita tak mau lagi kita pergi salah faham. Baik. Habis tang situ. Bermula makna ta'alluq itu, iaitu, baiklah, ada kata ta'alluq ni apa? Ta'alluq ni ta'alluq asal dia, lam tu sabdu asal dia. Ta'alluq kita dah jadi Melayu bunyi ta'alluq ya. Baik, apa makna ta'alluq dalam bahasa Arab? Sifat iradat Allah, nama ta'alluqnya taksir, memberi bekat tadi. Sifat kudrat Allah, nama ta'alluqnya pun juga taksir, memberi bekat. Ta'alluq ni apa benda? Baik, ta'alluq ni katanya al-musannif, ialah, iaitu makna ta'alluq menuntut oleh sifat itu akan pekerjaan yang lebih atas berdiri sifat dengan tempatnya nyotu sifat. Tu reti ta'alluq kan. Apa fikir ambil lah apa maksud dia tu. Okey, tak apa, kita ulang balik. Tak ada dia payah mana. Jangan duk kata payah. Kalau kata payah duk minta jadi payah. Mudah ya. Di mana kita berdoa minta mudah ya, senang. Senang nak faham tengok. Jadi bermula makna ta'alluq itu, iaitu makna dia menuntutlah oleh sifat itu. Katalah sifat itu sifat apa? Katalah sifat kudrat. Kita kena bagi contoh. Tak bagi contoh susah sikit lah. Contoh kita kata seperti sifat kudrat Allah. Jadi sifat kudrat Allah ni ialah menuntutlah oleh ia. Menuntut apa? Akan pekerjaan yang lebih atas berdirilah oleh sifat itu dengan tempatnya nyotu sifat itu. Tempat bagi sifat kita panggil namanya zat. Maksud tempat tu zat lah. Sifat kan dia ada pada zat. Sifat kaedahnya tak boleh duduk terasin seorang-seorang dia. Zat, sungguhlah kalau zat memang dia duduk terasin, dia tak perlu, tak bergantung, tak berhajat kepada suatu yang lain. Berbeza dengan sifat. Ikutlah sifat kudrat ke, iradat ke. Contoh macam kita kata warna putih, arad, kertas itu jirim,
Jadi warna putih itu dipanggil arad, qatah itu dipanggil jirim atau jisim ataupun zat. Jadi itulah maksudnya berdirinya sifat tu di tempatnya. Maksud berdiri itu adanya warna putih itu duk pada qatah lah. Itu contoh nak mudah faham. Lagu itulah apa sifat pun ikutlah. Dan sifat-sifat ma'ani Allah, qudrat, iradat ni dan lain-lain lagi. Baik. Jadi sifat, katalah sifat qudrat. Jadi sifat qudrat ni bolehkah dia ada dengan sendiri dia? Tak boleh. Tak boleh. Sifat qudrat ni tak boleh menunggai duk terasin daripada zat Allah. Tak ada lagu tu. Bahkan sifat qudrat Allah ni dia menuntut nak adanya itu adanya pada zat. Itulah kaedah sifat. Dia nak bagi ada sifat ni kena dia duduk ada pada zat, baru boleh ada sifat tu. Adakah sifat duk terasin daripada zat? Mana ada? Tak ada. Itu mana menuntut tu. Nak faham makna menuntut lah. Boleh adakah? Contoh tadilah warna putih tadi. Boleh berdiri, boleh wujud, boleh adakah warna putih? Ataupun adakah warna putih? Tapi dia tak duduk pada mana-mana jirim. Tak duduk pada mana-mana jisim ataupun zat. Dia duduk menunggai seorang-seorang dia aja warna putih tu. Ada? Mana? Ada. Pergi cari kalau ada. Yang adanya kalau tengok warna putih tu, duk kat kertas, duk dekat kain, duk dekat cat, duk dekat ikutlah duk kat mana pun. Itu maksud dia. Nak faham maksud berdirilah sifat dengan tempatnya. Jadi contohnya seperti sifat qudrat. Sifat qudrat ni boleh duk ke seorang-seorang dia terasin daripada zat Allah dengan tak ada di zat Allah? Jawabnya tak dan tidak. Itu mustahil, takkan boleh berlaku. Dan satu perkara yang mesti, satu perkara yang tentu, iaitu sifat-sifat ni duk pada zat. Mesti ada pada zat. Tentu ada pada zat. Tu maksudnya menuntutlah oleh sifat akan adanya itu. Nak bagi ada sifat tu, dia berkehendak kepada zat. Bukanlah menuntut, mana berkehendak kepada adanya dia tu pada zat. Faham maksud lagu tu mana menuntut. Baik. Kemudian selain daripada adanya menuntutnya sifat ni ada pada zat, kemudian ada satu lagi perkara yang lain yang dituntut oleh sifat qudrat. Contohnya tadi ada satu perkara yang lain selain daripada sifat tu dia menuntut adanya pada zat. Ada satu lagi perkara yang lain yang dituntut oleh sifat qudrat ni. Selain daripada dia tu ada pada zat, dia ada satu benda lain yang dia yang kita panggil kerja dia. Ya, kita panggil kerja dia. Kerja sifat qudrat tu apa dia? Iaitu menjadikan ataupun meniadakan. Menjadikan atau meniadakan ni lah dalam bahasa Arabnya kita panggil ta'alluq sifat. Kalau qudrat, ta'alluq sifat qudrat. Kalau ta'alluq sifat iradat, menentukan namanya, menentukan sesuatu pada diri mungkinat ini.
pada diri kita sekalian yang ada harui tak ada ni, itulah maksudnya takluk. Atau bahasa mudah lain, kerja, pekerjaan. Kan? Selain daripada sifat tersebut ada pada zat, selain daripada zat tersebut ialah bersifat dengan kudrat, kan? Maka sifat kudrat, dengan sebab sifat kudrat tersebut, zat Allah yang bersifat dengan sifat kudrat tersebut menjadikan ataupun mengadakan sesuatu. Itulah dalam bahasa Arab dia panggil takluk. Bahasa kita sebut asal ni panjang lebar asal ni tu. Kalau nak hurai panjang-panjang dia, kan? Perkataan pendek dia takluk, atau pendek lagi bahasa Melayu kita pekerjaan. Apa kerja sifat kudrat? Kerja dia mengadakan ataupun meniadakan. Kerjanya ialah mengadakan ataupun meniadakan. Tak dengar? Kerjanya ialah mengadakan ataupun meniadakan. Itulah pekerjaan. Pas sifat-sifat lain yang bertakluk lagu tu lah cerita dia. Sifat basar, pelihat Allah, melihat, kan? Nama takluk je melihat, kan? Bahasa kita melihatlah, kan? Melihat akan sesuatu, kan? Begitulah yang lain-lain pun selain daripada sifat hayat, kan? Sifat hayat dia tidak bertakluk, tak ada kerja apa-apa, melainkan dia ada pada zat. Gitulah maksudnya tu. Baik. Lepas tu sambung lagi. Kata lagi nya al-musannif, maka sifat itu melazimkan zat yang berdiri dengan dia dengan zat. Baik, hurai lagi, nak jelaskan lagi, nak terangkan lagi maksud ta'aluk. Apa erti ta'aluk ni? Jadi katanya lagi al-musannif, maka bermula sifat itu. Contoh tadilah sifat kudrat, sifat ma'ani lah. Contohnya seperti sifat ma'ani. Contoh sifat ma'ani seperti sifat kudrat, ialah melazimkan oleh ia sifat itu, melazimkan apa? Melazim akan zat. Apa maksud melazim? Cerita tajuk makna melazim ni pula apa dia? Maknanya tidak bercerai tanggai daripada zat. Tak boleh bercerai tanggai pada zat, ataupun kekallah oleh sifat pada zat. Itu makna laziman. Kan? Tak boleh berasid. Bolehkah kita kata saat ni sifat kudrat Allah ni duk terasin daripada zat? Tak. Tak macam tu, bukan lagu tu. Bahkan sifat-sifat Allah, contoh tadilah seperti sifat kudrat, mesti tentu adanya sifat ni pada zat Allah. Dia tak boleh berasin. Kan? Hak dia makhluk pun serupa. Hak kita makhluk ni sifat tadi yang kita habaq tadilah, warna putih tadi, kan? Arad, sifat yang baharu dipanggil arad. Sifat zat yang baharu kita panggil namanya jirim ataupun jisim, ikutlah, kan? Jadi
Ada tak warna putih tu kita boleh pelerai dia daripada kertas tu? Cuba pelerai tengok. Kan? Perasin tengok. Pisah bila buat bila lagu mana cara? Kan? Supaya warna putih tu dia duduk terasin daripada kertas. Reka buat tengok kalau boleh. Tarak dia boleh. tak boleh berasin. Nah, selagi duk ada kertas tu, selagi tu duk ada warna putih tu. Sehinggalah kertas tu binasa. Maka binasalah arad sifat makhluk yang ada tadi. Kan? Kita cucuk api, kertas kan? Cucuk api, terbakar kertas, habis hangus. Kertas tarak warna putih di kertas itu pun hilang. Selagi duk ada kertas tu, selagi tu duk ada warna putih tu. Tak usah duk kikih lah. Kan? Kau nak perasin, aku nak try perasin, tengok balik sekejap lagi. Kan? Papi ambil pisau halus tu, kikih. Hak kikih, hak keluar tu bukan warna putih. Hak kita duk kikih yang duk keluar sikit-sikit tu kertas, habuk kertas. Itu jirim. Jirim dibelah bahagi. Ingat tu kaedah kita. Sifat nak pecah ke mana nak berasin daripada zat. Dia lazim, dia mesti duk ada pada zat. Kalau makhluk, jirim lah. Kalau Tuhan, kita duduk banyak atas saat ni. Kan? Boleh duduk pisah ke sifat kudrat Allah daripada zat? Dah, itu makna menuntut oleh sifat akan zat. Kan? Ataupun akan tempatnya tadi itu berdiri sifat dengan tempatnya. Baik. Lepas tu maka jika menuntut oleh sifat itu akan yang lebih atas dirinya pada zat, kemudian katanya al-musannif, maka jika menuntutlah oleh sifat itu. Makna menuntut ni kan bukanlah maksud menuntut berhajat, berkehendak. Maknanya ada kerja. Dia ni ada pekerjaan. Senang sikit. Kan? Dia ni sifat ni ada pekerjaan dia. Itu makna menuntut. Kalaulah sifat, contoh seperti sifat kudrat, dia ada ta'aluk, dia menuntut suatu yang lebih daripada dia menuntut adanya pada zat. Kan? Jadi kalau sekiranya sesuatu sifat Allah itu ialah menuntut, apa yang dituntut akan yang lebih, akan suatu yang lebih daripada atas dirinya diri sifat pada zat. Maksudnya macam ni lah, supaya kita sebut tadi, sekiranya sesuatu sifat Allah tadi selain daripada adanya itu pada zat, ada satu kerja lain lagi, ada satu lagi pekerjaan lain lagi yang dituntut oleh sifat ni. Contoh macam sifat kudrat lah. Selain daripada adanya sifat kudrat itu pada zat Allah, selain daripada tu ada satu perkara yang lain lebih daripada itu lagi, lebih daripada, mana ada lebih lagi selain daripada adanya sifat kudrat pada zat, dia ada kerja dia, iaitu menjadikan atau meniadakan. Maka dipanggil sifat tu bertakluk, nama dia. Ada kerjanya kalau kudrat menjadikan, meniadakan. Kalau iradah kerjanya ialah menentukan. Kan? Begitulah huraian dia. Nak faham maksud takluk ni. Jadi maka dinamai akan dia akan yang lebih tadi, yang lebih atas dirinya
mana atas berdirinya pada zat. Atas diri itu atas berdiri atau atas adanya pada zat. Tu domeh. Diri itu mana berdiri. Berdiri itu pula maksudnya ada sifat tersebut pada zat. Maka dinamailah akan dia, akan mana yang lebih itu, muta'allaqatun, muta'allaqahu. Sekali lagi, muta'allaqahu, yakni tempat ta'alluqnya. Apa arti muta'allaq? Apa arti muta'allaqahu? Terjemahan dia iaitu tempat ta'alluqnya, nya tu sifat. Dhamir hu tu pula kembali kepada sifat tu. Macam inilah kita kata tadi kita buat misal kan, ada sihat ke, ada sakit ke, ataupun dijadikan kita ke, dari tak ada kepada ada. Katalah kita ni diadakan, dijadikan. Allah Ta'ala menentukan kan, sekian-sekian hari bila masanya kita dijadikan, sampai masa yang ditentukan oleh Allah tadi, maka kita pun dijadikan oleh Allah. Adalah kita kan, dijadikan adalah. Baik, kita yang ada ni, kita yang dijadikan ni dipanggil namanya muta'allaq. Tu makna muta'allaq. Tempat ta'alluq sifat. Mana tempat yang digantungkan akan, yang bergantunglah sifat kepada dia, sifat kudrat. Sifat kudrat bertakluk, bergantung. Itulah tempat ta'alluqnya ialah diri kita mungkin ni. Diri kita mungkin ni. Perkara yang dijadikan, perkara yang Allah Ta'ala jadikan, perkara yang Allah Ta'ala tiadakan, hak tu orang panggil mungkin. Ingat tu, hak tu orang panggil mungkin. Perkara yang harus ada, harus tak ada, hak tu namanya muta'allaq, ataupun tempat bertakluknya sifat qudrat Allah. Nak buat misal bagi mudah, senang saja. Misalnya kita ambil kayu kan, ikutlah kita ambil kayu ke apa kita repih patah. Apa kita pun repih kepak perang, patahlah kayu tu kan. Okey, kita satu jirim, satu zat, satu jasad tubuh badan lah, yang bersifat dengan sifat kudrat yang baharu lah. Cerita tajuk ni nak bagi nampak ni misalnya kan, hak mana ta'alluq, hak mana muta'allaq ni. Kemudian kita yang ada riang, yang ada tenaga, yang ada kekuatan ni, itulah maksud dia kan, kudrat yang baharu ni, yang tak boleh beri bekas ni kan. Kita yang ada tenaga, yang ada kekuatan, kemudian kita ambil satu kayu, kita pun kepak kayu tu. Kita kepak kayu tu langsung patah. Tadi tak ada patah kan, tadi kayu tu straight lurus ya. Tu ada dengan tak ada. Mula tak ada patah tu, kemudian kita kepak lah, maka lalu adalah patah. Nampak tak? Patah kayu tu dipanggil muta'allaq. Tempat ta'alluq bagi kudrat kita. Kita yang ada riang, ada tenaga, ada kekuatan tadi tu kan. Jadi pertambatan pula di antara
riang kita, kudrat kita yang baharu ni, kan, dengan patuhnya kayu tadi, pertambatan di antara tu namanya ta'alluq. Faham? Namanya ta'alluq. Patah tu, jadinya, adanya patah tu dia panggil tempat ta'alluq bagi kudrat. Lagu tu je misalnya. Pahak lain-lain kita qiyah lah, nak bagi nampak mudah faham sikit. Takut saat lagi duk celaru kuai celaru lagi. Apa benda hak duk belajar, duk mengaji. Hak duk mengaji, hak duk jumpa hari-hari dah lah ni. Hak kita duk buat hari-hari dah. Kan? Sihat, sakit. Hak ni kita mengaji tentang sifat Allah. Kan? Jadi sebagai nak memudahkan faham apa yang kita belajar, kita buat contoh. Kan? Contoh-contoh hak sehari-hari yang kita duk buat ni, kan, perkara tu tak ada, kemudian ada. Jadi bagi boleh beza. Kan? Hak mana jirim, yang mana arad, kan, yang mana ta'alluq bagi sifat baharu kita tadi, yang mana tempat bertakluknya sifat kudrat kita tadi. Dan contohnya kita lah pergi ambil kayu sebatang, apa pergi repih, perak patah. Kan? Dak pun kita ambil pisau pergi hirih, putus tali tu. Atau muta'alaq, hasil sesuatu tu, berlakunya sesuatu tu, terjadinya sesuatu sebelum ni tak ada, ataupun ada kemudian ditiadakan, atau ta'alluq sifat kudrat, mengadakan atau meniadakan. Kiaslah, buatlah contoh macam mana pun. Tu nama panggilan dia. Kan, orang panggil apa tu? Namanya dia panggil muta'alaq. Ta'alluq lain, muta'alaq lain. Baik. Cuma tak nampak dengan mata lah. Selagi nampak tak ta'alluq ni, ta'alluq kita tak boleh tengok. Pasal dia dipanggil amrun i'tibari. Pertambatan antara sifat dengan suatu yang terkesan daripada sifat tadi. Kan? Dipanggil ta'alluq. Boleh tengok dengan mata tak? Mana kita nampak? Cuma kita nampak pegang kita ni, pegang tangan kita ni, pegang kayu, papi repih, nampaklah kayu tu patah. Tu je kita nampaknya. Pahak pertambatan yang kita panggil pekerjaan tadi tu. Nampak tak? Kerjanya ialah mengadakan. Kerjanya ialah meniadakan. Boleh tengok dengan mata? Tak nampak. Cuma kita kira-kira ada. Kan? Jadi apabila ada ta'alluq, mesti ada muta'alaq, tempat dia bertakluk, orang panggil. Tempat dia tu duk, apa orang panggil saat ni, tempat yang duk bergantung. Nak bergantung kena ada tempat bergantung. Muta'alaq ni kita tempat bergantung. Supaya kita lah, kan, kita duk bergantung di atas suatu. Tu ya tak? Kita kabat pokok, kita pun kabat bergantung atas dahan pokok tu, contoh. Dahan pokok yang kita bergantung tu namanya muta'alaq. Kita ni duk bergantung ke dia. Bergantung tak nampak, dahan pokok tu je yang nampaknya. Jadi ada perkaitan antara bergantung dengan suatu yang kita bergantung dengan dia. Atau pertambatan tu lah asal makna muta'alaq, ta'alluq muta'alaq ni. Cuma tinggal kita habaq cara mudah, kerja. Apabila ada pekerjaan, adalah suatu benda yang dia buat. Kan? Kerjanya mengadakan. Kan? Lalu kita pun perap, adalah patah tu. Kan? Ataupun ikutlah apa yang ada, apa yang tiada. Tentulah. Dua benda tu kena faham betul-betul pula. Baik, habis tang situ. Seperti, baiklah musannif bagi contoh. Contohnya seperti kudrat, sifat berkuasa Allah. Semua kena faham. Cakap secara majaz, kan, maksud hakiki, maksud yang sebenarnya apa, kan, zat yang bersifat dengan kudrat. Ingat tu. Tak mau kita pergi salah faham, pergi cakap benda yang salah, atau pergi faham benda yang tak betul. Jadi kata al-musannif,
seperti sifat kudrat yang menuntut ia kudrat akan mumkinat dengan mengadakan dan meniadakan dia tu mungkin. Baik, perbandingan contoh yang kata ta'alluq ni, contohnya al-musannif bagi contoh seperti sifat kudrat Allah. Jadi sifat kudrat contohnya yang menuntutlah ia kudrat, yang menuntut, yakni yang bertakluk. Senang abang lagu tu. Ataupun yang menuntutlah adanya sifat kudrat tu pada zat, selain daripada adanya pada zat, selain daripada adanya sifat kudrat itu pada zat Allah, ada kerja yang dia buat. Itu senang nak abang. Mana menuntut ni. Menuntut apa? Akan mumkinat. Kita lah. Sebab tu kita panggil sifat kudrat Allah bertakluk kepada sekalian mumkinat. Kita sekalian yang harus ada, yang harus tak ada ni, ditakluki oleh kudrat Allah. Tak ada satu gerak geri kita jalan, duduk, diam, bergerak, ada tak ada, melainkan semuanya dijadikan atau ditiadakan oleh Allah. Itulah kerti dia. Bukan kita yang mengadakan perbuatan kita. Akidah kita, perbuatan kita ni Allah yang adakan. Allah yang duk gerak geri kita ni. Adakah kita dengan tak ada kena mengena dengan Allah? Kita sendiri yang menggerak geri, bergerak berjalan, boleh melompat, boleh berlari, boleh buat kerja, atau boleh buat apa-apa amalan. Semua perbuatan tu daripada kudrat kita ke? Bukan. Tu maknanya menuntut tu, mana kerjalah pekerjaan dia, bertakluk dia. Baik, lepas tu menuntut saat ni lagu macam mana? Takluk pada kata menuntut. Dengan tu perkataan dengan. Tulislah, baiki balik perkataan tu. Dengan mengadakan. Dengan dia mengadakan dari tak ada, bermula tak ada kita ni, diadakan, dijadikan dan meniadakan dia tu mumkinat tadi. Maka Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat qudrat, dengan sebab sifat qudrat tersebut, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu mungkin, ataupun juga Allah Ta'ala meniadakan akan suatu mungkin. Itulah kerti dia. Semua mungkinat alam ni, kita semua di bawah kudrat Allah Ta'ala, dalam kekuasaan, genggaman kekuasaan Allah. Tak ada apa suatu yang terjadi melainkan dijadikan oleh Allah. Tak ada suatu perkara pun yang tiada melainkan ditiadakan oleh Allah. Bukan jadi dengan sendiri, bukan hilang tiada dengan sendiri. Tak. Semua dikaitkan dengan kudrat Allah, terkait dengan kudrat Allah. Tu maksud dia. Baik. Begitulah dan iradat, sifat perkehendak Allah atas berkata kudrat, dan seperti sifat iradat yang menuntut ia iradat akan mumkinat. Inilah kita mumkinat ni, hak tadi huraian serupa je lah. Dengan menentukan dia mumkinat, menentu saat ni dengan setengah barang yang haruslah barang tu atasnya, yakni atas mumkinat. Atasnya yakni atas mumkinat. Itulah serupa kita dah sebut tadi lah. Kudrat pun serupa, iradat pun serupa. Yang dimaksudkan dengan ta'aluk sifat iradat ialah maksudnya menentukan ada ataupun tiada.
Maksud menentukan salah satu. Kan? Macam kita lah contohnya. Nak buat atau tidak buat. Nak buat atau tak buat. Kan? Nak kerat pokok ni ke, nak tebang pokok ni ke, atau tak mau tebang pokok ni. Itu dua pilihan. Tak tahu lagi ni. Tak ada ketentuan lagi. Kan? Tengok pokok besar. Besar dah ke pokok tepi rumah ni, seriau juga. Dengan angin ribut kuat ni. Kan? Pokok duk bergoyang, duk talam main ke rumah. Duk sengih pun, condong pun main hala ke rumah. Pokok pula besar pula tu, tidur malam tak lena. Duk fikir rumah ni, pokok tepi rumah ni ikutlah. Duk tanam pokok durian tepi rumah. Kecil-kecil tak apa, seronok duk jaga. Demai besar nak sepemeluk tu, tidur tak lena selalu. Pokok punya besar. Baik. Nak tebang ke tak? Nak tebang ke tak? Contohlah. Nak. Ni, mula nak buat, nak dulu. Kita kehendak hati kita dulu. Ada ikhtiar orang panggil, ada kehendak. Lama-lama fikir tak sudah. Kena tebang. Nak tebang. Kan? Itu antara dua lah tu. Lagu tu lah contoh dia. Nak faham maksud menentukan. Lalu kita pun tentukan antara tebang atau tak tebang ni. Kita pun tetapkan, kita pun berkehendak tebang pokok ni. Kan? Ikutlah kita sendiri kalau kita tebang. Tak reti nak tebang, panggil orang lah tolong tebang. Selagi kita tak reti apa, main tebang, terbalik timpa rumah pula dah. Kan? Itulah contoh mana menentukan salah satu dari dua. Mengadakan atau meniadakan. Tebangkah pokok ni, tebang tu orang panggil, meniadakan pokok tu lah. Ataupun biar pirah, tak mau tebang. Kan? Lah kali pilih lah. Kalau kita lah kan, pilih salah satu dari dua. Kita makhluk, orang panggil pilih. Tapi di sisi Allah, orang tak panggil pilih, orang panggil kehendak. Kalau kita kata pilih, sebelum ni kita tak tahu apa. Sedangkan menentu ketentuan Allah ni qadim azali, sifat iradat Allah. Kalau kata memilih, nak pilih hak mana satu, sebelum ni tak ada pilihan. Membawa kepada ada Adam di awal. Mustahil pada Tuhan, pada kita sungguh. Kan? Kita ni ada mula, ada Adam, bermula dengan Adam, tak ada. Mula tak ada pilihan. Lepas tu baru ada pilihan. Lagu itulah maksud pilih. Kalau kita berkata, ya Allah Ta'ala telah memilih, kan, antara jadi dengan tak jadi, Tuhan jadikan kita. Sakutnya pergi salah faham, silap sebut je. Kan? Tak boleh kata pilih. Kita kata apa? Berkehendak. Allah Ta'ala zat yang wajibal wujud. Kan? Sifat iradat yang qadim lagi azali. Kan nak baca tajuk. Ta'aluk, nama-nama, ta'aluk, sifat tu. Di azali lagi Tuhan kehendak dah. Apa yang berlaku, apa yang ada pada kita sebelum daripada ada, dengan tidak terdahulu oleh khafa, dengan tak terdahulu oleh tak tahu nak buat apa lagi sebelum tu. Jangan kata lagu tu ke Tuhan. Kan? Bukan nak serupa Tuhan dengan kita. Kita sungguh tak tahu nak buat apa lagi. Lepas tu baru tahu. Kan? Mula tak ada pilihan apa lagi. Nak pi ke dak pun tak ada. Kan? Fikir dulu. Lama fikir, makan masa juga, banyak hari kita fikir. Lepas tu barulah tergerak hati, jomlah aku nak pi juga. Sebelum tu tak tahu. Tuhan pun lagu tu ke? Sebelum ni tak tahu nak buat apa. Bukan lagu tu yang nak serupa Tuhan dengan kita. Baik. Habis tang situ, kan? Senang kan, tak payah mana. Lepas tu habis tu dengan setengah barang yang harus atasnya. Berhenti takat tu. Elok dah sampai stesen dah. Demikian lagi yang tinggal daripada sifat ma'ani, selain daripada iradat, selain daripada qudrat, ada lagi sifat-sifat ma'ani yang lain. Baik, ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam.